Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kali ini adalah berkenaan dengan scientific inquiry, bagaimana merujuk pada Quran dan hadis dan penyelidikan tindakan. Ada 3 tajuk kecil. Tajuk pertama adalah scientific inquiry. Apa dia scientific? Scientific adalah perkara yang boleh dibuktikan, perkara yang boleh dilihat secara empirical, perkara yang boleh perkara yang boleh dipertanggungjawabkan. Contohnya perkara-perkara atau bahan-bahan yang kita baca di dalam media sosial yang dikongsikan oleh orang ramai. So, perkara yang timbul pada diri kita adalah apakah perkara itu sahih atau tidak sahih, daripada mana perkara itu datang, apakah sumber yang dikongsikan itu ada authority atau tidak ada authority. Dan itulah persoalan-persoalan yang timbul apabila kita berbicara tentang perkataan saintifik. Inquiry adalah mencari maklumat, menyoal, menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Melaluinya manusia menerangkan objek ataupun proses menyoal, menjalankan eksperimen, menjawab persoalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan atau penyelesaian. Inquiry juga ditaktifkan. Semua ini adalah tentang takrifan inquiry. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan inquiry? Inquiry adalah berkenaan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan bahan yang kita baca. Kita kena ingat, penyelidikan tanpa membaca bukan penyelidikan. Penyelidikan yang berkualiti adalah penyelidikan yang kita buat berdasarkan kepada apa yang kita lihat, apa yang orang lain lihat. Atau dalam erti kata lain, penyelidikan tak boleh tiba-tiba kita buat research, tiba-tiba je kita rasa kita nak buat research, kita buat research. Tak, dia mesti berasaskan kepada masalah-masalah yang telah dibuktikan, yang telah dilaporkan, yang datang daripada authority yang tertentu yang boleh dipertanggungjawabkan. So, scientific inquiry adalah satu proses kita bertanya kepada diri kita tentang bahan-bahan yang kita baca. Contohnya, kita macam saya sebut tadi, bila kita baca dalam WhatsApp group perkara-perkara yang dikongsikan, hadis, Quran, terjemahan, tazkirah, apa sahaja maklumat-maklumat berkenaan yang dikongsi di dalam media masa, kita menyoal diri kita sendiri, apakah benda itu betul atau tak betul, daripada mana benda itu datang, dan segala-gala yang berkaitan dengannya. Begitu juga dengan penyelidikan. Bila sebut penyelidikan, benda yang penting dalam penyelidikan adalah bacaan, bahan bacaan, sumber rujukan. So, masa kita merujuk kepada sumber rujukan itu, kita kena sentiasa berkomunikasi. Bila kita baca satu artikel, bila kita baca satu buku, kita tak boleh nak terima bulat-bulat bahawa buku itu adalah buku yang berkualiti atau buku itu telah menceritakan fakta-fakta yang betul dan benar. Tak semestinya. So, mungkin ada buku-buku tertentu yang disandarkan kepada ulama'-ulama' tertentu, ada orang-orang terkemuka, sedangkan buku itu bukan ditulis oleh orang tersebut, tapi dia disandarkan kepada buku tersebut, disandarkan kepada nama besar tersebut untuk nak menjustifikasikan bahawa buku dia betul. Justru proses saintifik ini perlu sentiasa berlaku ketika kita melakukan penyelidikan. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan bacaan ketika kita melakukan penyelidikan. Pertama, kita nak buat proposal, kita nak buat literature review, kita nak bina instrumen. Semua adalah tentang bacaan. Dan ketika kita membaca, kita perlu ada satu disiplin, yakni menyiasat benda yang kita sedang baca, menyoal diri kita, apakah benda yang kita baca itu betul faktanya. Kalau betul, di mana tempat yang kita boleh justifikasikan dia sebagai betul. So, aktiviti-aktiviti yang kita sebut tadi tu, dia melibatkan banyak perkara. Antaranya adalah pemerhatian, penelitian buku dan sumber-sumber rujukan yang dirujuk oleh buku itu dan sebagainya. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau kita kaji Quran, kita boleh membedah kandungan Quran tu. Bukan setakat terjemahan, bukan setakat tafsir. Kita perlu explore lebih lanjut lagi tentang apa benda yang kita sedang baca. Dan daripada itu, dia akan membina kita punya keyakinan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Contohnya, bila kita nak cerita tentang inna solata tanha anil fahsya' wal munkar, apakah dia fahsyat, apakah dia mungkar, kita tak boleh dapatkan perkataan-perkataan itu hanya melalui tafsir. Kita perlu explore lebih jauh lagi. Tujuannya supaya apa? Supaya bila kita dah faham betul-betul tentang ayat itu, dan kita boleh tulis ayat itu, kita boleh terjemahkan ayat itu, kita boleh interpretasikan itu dengan cara yang
yang lebih meyakinkan diri kita sendiri dan meyakinkan orang ramai. So yang lain itu boleh baca dalam nota. Melalui kaedah scientific inquiry, tengok pada slide seterusnya, penyidik lazimnya melakukannya melalui teori, iaitu satu set proposisi umum yang digunakan sebagai prinsip untuk menguraikan hubungan di antara fenomena yang diperhatikan dan hipotesis yang bertujuan membuat ramalan. Kita kena ingat bahawa hidup ini adalah peraturan sebab dan musabab. So bila kita baca buku dan proses saintifik ini berlaku, scientific inquiry ini berlaku secara semula jadi dalam diri kita, automatically kita boleh menghubungkan antara satu perkara dengan satu perkara. Maknanya kalau cerita tentang buku, kalau kebaikan buku tu bukan seorang manusia je bercakap tentang kebaikan satu buku itu. Makna ada 5 manusia yang bercakap tentang kebaikan satu buku itu atau satu objek lain, dan lima itu melihat dari perspektif yang berbeza. So bila kita melazimi proses ini, dia secara tak langsung dengan apa sahaja bahan yang kita baca, kita boleh menghuraikan antara sebab dan musabab dan meramalkan fenomena-fenomena yang kemungkinan akan berlaku kesan daripada penyelidikan kita. So kenapa dan bagaimana? Boleh baca dalam slide saya yang ke-7, tajuk ni ya. Kaedah saintifik digunakan dalam kajian untuk membangunkan dan memperhalusi teori. Kaedah saintifik dan pemikiran saintifik berteraskan konsep-konsep simbol yang boleh dihubung-kaitkan dengan makna yang dikongsi bersama dengan orang lain. Konsep dibentuk untuk membolehkan kita memikirkan dan menyampaikan perkara-perkara yang abstrak. Konsep yang lebih rumit digunakan untuk tujuan menjelaskan penjelasan khas yang tidak dapat diperhatikan secara langsung. Konsep dan konstruk yang digunakan pada tahap teori, manakala pembeli ubah digunakan pada tahap empirikal. Cerita dia macam ni lah. Pertama sekali, yang cerita panjang-panjang ni cerita adalah huraian tentang konsep adalah untuk kita nak menjelaskan perkara-perkara yang abstrak itu secara struktur. Contohnya kita nampak contoh apa dia, secularism misalnya. Kita tak boleh nak faham tentang apa maksud secularism, sebab ism merujuk kepada perkataan terminologi yang lain, sekular merujuk kepada terminologi yang lain. Maka oleh kerana itu kita perlu menghuraikan satu persatu, langkah demi langkah, untuk membolehkan kita menghuraikan satu perkataan yang abstrak kepada satu konsep yang lebih mudah difahami. So, proses penyidikan saintifik digunakan untuk membangun dan menguji beberapa proposisi menggunakan pemikiran reflektif, induktif, deduktif. Ini semua teknikal. So, faham yang kita nak faham daripada sini adalah proses scientific inquiry adalah tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan sumber rujukan yang kita baca. Tujuannya supaya apa-apa sahaja yang kita tulis dalam penyelidikan kita, perkara tersebut boleh dibuktikan dan ada justifikasi dia. Bukanlah benar tu kenapa ni datang daripada mana ni datang daripada satu sumber sekian-sekian. Siapa cakap saya cakap tu itu bukan research adalah apabila kita bercakap satu perkara, kita mesti merujuk perkara tersebut kepada autoriti dia. Siapa autoriti dia? Autoriti tu mestilah satu badan yang mengiktiraf dia, bukan kita yang iktiraf dia sebagai baik. Oleh kerana dia kawan kita, maka dia cakap tentang buku tu, dia tulis buku tu, so kita pun menghormati rakan kita atau kita respect kawan kita dan kita kata buku tu sebagai betul. Itu tak boleh. Maknanya kalau satu buku tu betul, contohnya buku Ihya Ulumuddin, buku Ihya tu betul, siapa kata betul? Beribu orang yang kata betul. Maka itu yang dikatakan sebagai benar dan ada justifikasi. Boleh faham? So, last kali tengok gambar rajah dalam muka surat 9. Apakah ciri-ciri scientific inquiry yang baik? Pertama sekali, dia telah diuji. Maknanya bukan dia diuji terhadap realiti. Maknanya bila ulama' bercakap tentang fahsya, tatanha anil fahsya wal munkar, maknanya bukan sahaja dalam ayat tu, bukan sahaja ada dalam buku tu, tapi secara empirikalnya kita nampak bahawa benda tu memang berlaku. Dan yang kedua, objektif. Dia mesti bersifat objektif. Maknanya penulisan buku
Ihya Ulumuddin misalnya, atau tafsiran tentang al-fahsya wal munkar itu tidak bersifat memilih. So siapa sahaja yang buat fahsyak, dia akan terima akibat dia. Siapa yang bersifat yang buat baik, akan dia terima kesan dia. Yang ketiga adalah analytical. Yang keempat, dipandu oleh Quran dan hadis. Yang kelima, mesti logik dan mesti tegas. So itulah ciri-ciri scientific inquiry yang baik, dan perkara ini adalah asas kepada penyelidikan, atau sebagai asas sebelum kita nak memulakan penyelidikan. Maknanya bila kita nak buat research, kita mesti baca. Kita tak boleh kita nampak COVID-19, tiba-tiba kita nak buat research tentang COVID-19, sedangkan kita, pengetahuan kita tentang COVID-19 pun kita tak begitu dalam, tak begitu jelas. Apa yang perlu kita buat adalah baca dulu, dan baca tu dengan disiplin dengan disiplin inquiry. Inquiry saintifik, memastikan bahan yang kita baca itu adalah betul dan boleh dipertanggungjawabkan. Boleh? Okey, next kita tengok penyelidikan tindakan dalam pengajian Islam. Umumnya penyelidikan tindakan ni semua disiplin ada. Sama ada dalam sains sosial, sama ada dalam sains dalam sains tulen, dan apa sahaja jenis penyelidikan tindakan yang ada. Bezanya penyelidikan tindakan dengan penyelidikan sedia ada adalah penyelidikan tindakan ini lebih terfokus dan lebih kecil dia punya skala dia. Secara spesifik dia, maksud penyelidikan tindakan adalah satu kajian yang dilaksanakan secara sistematik untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme suatu organisasi. So skop dia lebih kecil. Dia cerita tentang bagaimana kita nak baiki diri kita. Dia cerita tentang bagaimana kita nak baiki tentang anak buah kita. Dia cerita tentang bagaimana kita nak perbaiki organisasi kecil kita yang ada di sekeliling kita, yang membabitkan antara kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Dan lazimnya benda ni berlaku dalam kalangan individu atau kumpulan penyelidik dari satu organisasi atau satu komuniti yang disebut sebagai pengamal kepada amanan harian. Contohnya cikgu yang banyak menggunakan penyelidikan tindakan ni. So dalam konteks pengajian Islam, kita nak tengok apakah benda ni satu yang asing ataupun benda yang memang Islam sarankan sejak sekian lama. So apa yang kita dapati adalah banyak ayat-ayat yang Quran yang menceritakan tentang keperluan kepada penyelidikan tindakan. Antaranya seperti yang disebut dalam firman Allah dalam surah Al-Hashr ayat 18, dan korang boleh tengok dekat muka surat yang ke-10. Kemudian apa Ibnu Katsir cakap tentang ayat itu. Tujuannya adalah, tujuan kajian tindakan ni, sama ada dalam Islam ataupun dalam kajian sains sosial, adalah untuk memastikan bahawa ada perubahan daripada hari ke hari, daripada minggu ke minggu, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun, daripada satu suasana yang biasa kepada sesuatu yang lebih baik daripada biasa. So dalam hal ini, semasa kita buat kajian tindakan ni, tak ada apa-apa yang perlu kita nak sembunyikan. Kita buat secara jujur. Tujuannya adalah untuk nak memperbaiki apa yang kita rasa macam perlu diperbaiki. Dan kadang-kadang tak ada rosak apa-apa pun dalam organisasi kita. Cuma kita melakukan penyelidikan tindakan untuk kita nak dapatkan suatu kaedah atau satu metod yang lebih baik. Bagaimana organisasi kita boleh mencapai satu tahap yang lebih biasa daripada biasa. Okay. Maka oleh sebab itu, untuk memperoleh dapatan kajian yang baik dan penambahbaikan yang berterusan, kajian ini perlu dilaksanakan secara jujur. Dan seperti yang saya sebut pada awal-awal kuliah tadi, Al-Quran dan hadis sebagai asas kepada penyelesaian masalah. Okay, beza antara kita dengan sains sosial, kita kena ingat. Dalam sains sosial, pandangan ataupun asas kepada penyelesaian masalah dia adalah pandangan-pandangan pemikir-pemikir besar manusia, seperti Sigmund Freud, seperti siapa lagi, Maslow, seperti Machiavelli dan sebagainya. Itu dalam sains sosial. Tapi dalam Islam, bukan kita menolak 100% apa pandangan-pandangan daripada pemikir sains sosial, tetapi kita ada asas kita. Kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada ulama-ulama muktabar, dan dalam ulama-ulama muktabar tu ada bahagian dan ada bidang masing-masing. So kenapa kita dah ready,
kita punya sumber yang boleh, yang sumber-sumber yang telah meletakkan asas kepada menyelesaikan sesuatu masalah, kenapa kita perlu pindah kepada orang-orang barat yang tak ada iman dan sebagainya. So kita ambil apa yang ada pada mereka dan kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kita. Okay. So ni dalam slide yang ke-12 ni pun sama juga. Dia cerita tentang berulang kali firman-firman Allah cerita tentang pentingnya penyelidikan tindakan. Okey, antaranya apa dia? Antaranya adalah kata-kata masyhur mengenai kajian tindakan lah. Barang siapa yang amalannya hari ini lebih baik daripada semalam, dialah orang yang beruntung. Ini semua tahu, semua orang tahu. Perkataan ni dalam ceramah semua cakap, hari ini mesti lebih baik daripada semalam, besok mesti lebih baik daripada hari ini. Itu adalah secara umum adalah asas kepada atau falsafah kepada penyelidikan kajian tindakan. Justru penyelidikan tindakan adalah aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi terhadap tingkah laku diri, organisasi, komuniti yang dalam Islam kita sebut sebagai muhasabah. Dah dengar kan? So matlamatnya adalah untuk mengkaji kelemahan lampau, menghasilkan pengetahuan baru, termasuk penemuan tentang hubungan dan kemampuan meramal dapatan kajian yang diperoleh. Contohnya sebagai seorang guru misalnya, kita kaji bukan bermaksud kita lemah, tetapi kita kaji untuk kita dah nampak suasana atau situasi, senario bahawa kalau kita meneruskan PNP yang sebegini, pencapaiannya sebegini. Kalau kita apakah ada satu kemungkinan yang lebih baik jika mengubah satu kaedah kepada satu kaedah. So daripada kajian-kajian tindakan inilah, maka kita dapat meramal atau membentuk satu teori baru bahawa bukan kaedah yang kita gunakan ini sahaja terbaik untuk nak mendapatkan keputusan-keputusan yang baik. Bahkan ada kaedah-kaedah yang kita boleh guna atau kita boleh kombinasikan untuk mencapai keputusan yang lebih baik kepada pelajar-pelajar kita. So kajian tindakan ni untuk organisasi-organisasi kecil seperti apa dia, seperti dia organisasi pelajar, apa sahajalah, khususnya guru. Dia sangat penting. Dia macam juga penyelidikan yang berskala besar, tetapi dia lebih terfokus kepada memperbaiki organisasi sendiri, organisasi sekitar kita. Skopnya ujian terhadap teori-teori tingkah laku sosial yang sedia ada dan menjelaskan satu corak dan tingkah laku yang diperhatikan dan mengenal pasti impak ke atas satu tingkah laku yang khusus. Contohnya macam bila kita cerita tentang apa yang kita ada, kemudian kita ambil apa yang orang cerita tentang apa yang kita ada, kemudian kita tengok kesan dia. Boleh faham tak? So kita sebenarnya kita buat Contohnya kita buat apa yang kita buat PMP konvensional, kita mengajar hari-hari. Kita dapati bahawa apa yang kita buat ini menghasilkan keputusan 80% pelajar dapat A, 20% pelajar dapat keputusan yang pelbagai. So kita rasa A tu dah baik, so kita kekalkan corak pengajaran kita. Tiba-tiba kita dengar atau kita dapati atau kita dalam ladap kita hari-hari, dalam latihan, dalam perkhidmatan, kita dengar ada macam desakan-desakan suruh mempelbagaikan kaedah untuk kita nak dapatkan keputusan yang lebih baik. So why not, kenapa kita tak guna? Tapi sebelum kita nak guna, kita nak buat kajian dah dulu sama ada yang kita nak buat benda baru ni sesuai atau tak sesuai kat sekolah kita, dengan segala bentuk kekangan, termasuk undang-undang, termasuk kemudahan, infrastruktur, pengetahuan pelajar. Contohnya apa lagi, kita biasanya kita menggunakan kaedah konvensional, tiba-tiba ada desakan daripada PPD, desakan daripada mana-mana pihak suruh kita gunakan kaedah maya, so kita gunakan kaedah online, so kita gunakan kaedah-kaedah yang kita sendiri sebenarnya tak pasti sama ada kaedah tu berkesan atau tak berkesan, tetapi teori tu ada. Apa yang kita boleh buat adalah kita buat kajian-kajian ringkas, kajian-kajian tindakan. Pertama sekali kita menguji kesediaan guru-guru kita, kesediaan orang-orang bawah kita, kesediaan rakan-rakan kita untuk nak dari sudut pengetahuan tentang benda baru tu, atau untuk nak melaksanakan benda baru tu, apa kesediaan dia.
So kalau kita dah nampak kita bersedia, atau kedapatan kita bersedia separuh tak bersedia, kita tak usah fikir pelajar dulu. Kita fikir bagaimana kita nak bagi 100% bersedia dulu, kita dulu. And then kita pergi kepada pelajar, kita tanya, apakah pelajar mempunyai kemudahan-kemudahan yang dikehendaki untuk nak mempraktikkan amalan baru. Itu semua adalah jenis-jenis kajian tindakan yang kita buat. Tujuannya adalah untuk nak memperbaiki organisasi kita. Okey, boleh faham So kitaran kajian tindakan atau kitaran muhasabah dalam kajian tindakan pendidikan pengajian Islam adalah, pertama sekali kita kenal pasti masalah. Contohnya kita rasa macam apa kita dah buat ni betul, tiba-tiba ada orang kata bahawa kita punya apa yang kita buat ni ketinggalan. So masalah dia adalah kita disebut sebagai tertinggal dalam mengadaptasi kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terkini. So objektif kita adalah bukan terus nak adapt tentang kaedah baru tu, tak. Tapi objektif kita adalah untuk nak tengok dulu tahap kefahaman cikgu-cikgu ni tentang kaedah yang disebutkan oleh PPD tadi contohnya. So kita refleksi dalam kalangan kita. So then bila kita dah tetapkan objektif, kita dah kenal pasti masalah, dan kita pilih reka bentuk. Sama ada kita nak reka bentuk kuantitatif atau kita nak reka bentuk kualitatif. Apa maksud kuantitatif? Kuantitatif kita nak dapat data dalam bentuk nombor. Apa maksud kualitatif? Kualitatif itu untuk kita dapatkan data dalam bentuk naratif, penceritaan, atau dalam bentuk yang dalam bentuk cerita. So bila kita dah pilih reka bentuk, kita belajar reka bentuk tu, kita tengok apa keperluan kepada setiap reka bentuk tu, and then kita patuh pada semua reka bentuk tu, and then barulah kita akan dapatkan kajian, and then kita berbincang melalui dapatan tu. Kita berbincang apakah benda tu sesuai atau tak sesuai dengan kita, dan kita buat satu rumusan atau kita buat cadangan penambahbaikan. So ada 3 step secara umumnya yang dikatakan kajian tindakan dalam pendidikan pengajian Islam. So kalau siapa-siapa yang jadi cikgu, benda ni bukanlah satu benda yang asing, bahkan dia adalah satu alat untuk nak menentukan kenaikan pangkat seseorang. Ini bukan cerita kenaikan pangkat lah, tetapi cerita tentang ini adalah suasana biasa bagi rakan-rakan kita yang bergelar guru. Okey, faham Kalau faham, kita bergerak kepada slide seterusnya, slide 15. Al-Quran dan hadis dalam penyelidikan pengajian Islam. Okay, kita dah tahu dah, kita dah kata dah daripada awal, kita kata dah beza kita antara penyelidikan pengajian Islam atau penyelidikan yang bergenre Islam dengan penyelidikan sains sosial, walaupun dia bergenre Islam. Okey, kita kaji Islam, orang sains sosial kaji Islam, tapi ada beza dia. Kita kaji Islam dalam fakulti pengajian Islam ni, dalam dunia pengajian Islam ni, asas dia adalah Al-Quran dan hadis. Dalam sains sosial, orang yang kaji Islam dalam fakulti pendidikan, orang yang kaji Islam dan orang yang buat kajian tentang genre-genre Islam, tetapi dia tak menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai asas kepada penyelesaian dia. So sebab tu masalah, kita jangkakan masalah-masalah yang dia orang buat, tak pernah jumpa jalan hujung. Tak ada satu penyelesaian yang konkret. Sebab tu penyelidikan dia buat, tapi apa yang berlaku akhirnya adalah secara umum dapatan pendidikan yang secara umum yang kita kata bolehlah macam tu, sebab dia tak betul-betul konkret. So apa yang kita ubah apa yang kita buat dalam pendidikan pengajian Islam adalah apa sahaja yang kita nak buat dalam penyelidikan Al-Quran dan hadis yang mesti kita jadikan sebagai rujukan utama, sebagai asas kepada penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, penyelidik Islam kita semua ni seharusnya berusaha bersungguh-sungguh gali segala hikmah yang tersurat dan tersirat bagi memperoleh ilmu pengetahuan dan secara konsisten memantapkan ilmu pengetahuan tersebut ke tahap yang sebati dengan corak dan cara pendidikan. Apa maksud benda ni? Yang saya nak cakap kat sini adalah, apabila kita nak buat research, apabila kita nak menulis, perkara pertama yang kita kena rujuk adalah Quran dan hadis. Perkara yang kedua yang kita kena rujuk adalah terjemahan kepada Quran dan hadis. Perkara ketiga yang kita nak rujuk adalah tafsir kepada Quran dan hadis. Kita tak boleh sama sekali menterjemah Quran dan mentafsir Quran mengikut pandangan kita sendiri. Tak boleh.
Kita kena tengok, oleh kerana tafsiran Quran dan tafsiran hadis ni kita telah didahului ataupun hanya berhak diceritakan oleh orang yang berhak, orang yang ada autoriti, orang yang ada ilmu, orang yang mahir bahasa Arab, orang yang mahir usul fiqh, orang yang mahir selok-belok tentang Quran dan sudut asbabun nuzul, nasikh wa mansukh, maki dan madani, semua kita tak ada. So kita, bila kita melihat ayat Quran, bila kita menulis, kita kena tengok semua benda tu dulu. Boleh faham dan automatically kita akan dapat sesuatu yang kita tak jangka daripada apa yang kita baca, apa yang kita buat. Dan meskipun sebahagian besar pendapat mengatakan pendidikan dalam pendidikan Islam adalah sebahagian daripada pendidikan sains sosial, namun perlu ditegaskan, ini saya dah sebut tadi, bahawa jika sebarang bentuk dan cara penyelesaian masalah dalam pendidikan yang tidak kembali merujuk kepada kedua-dua sumber asas Islam dan perinciannya daripada ulama-ulama muktabar, maka pendidikan tersebut mungkin berakhir dengan dapatan yang sia-sia. Dan kita boleh tengok benda ini hari ini, banyak benda yang kita buat tak ke mana, tak pergi mana pun. Okey, apa maksud teori barat? Teori barat adalah teori-teori berkenaan penyelesaian masalah sosial yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi barat. Oleh kerana masalah manusia ni adalah masalah sosial, ni adalah masalah yang berkaitan dengan manusia. Dan orang yang mahir tentang manusia ni adalah orang yang mengkaji tentang jiwa dan otak manusia, dan orang yang mengkaji jiwa dan otak manusia ni digelar sebagai ahli psikologi. Sebab itulah kebanyakan kaedah penyelesaian dalam sains sosial bila sebut tentang bagaimana menyelesaikan masalah manusia, banyak kita ambil daripada teori barat. Contohnya kita nak belajar taksiran penilaian yang kita hadapi hari-hari daripada tahun 1970 sampai hari ini, masih lagi belum. Tak ada satu taksiran yang ikut betul-betul yang kita ambil daripada orang Islam, sedangkan kita punya banyak ilmuwan Islam. So kita masih lagi berkiblatkan belum. Kita masih lagi berkiblatkan Sigmund Freud dalam menentukan kita punya tingkah laku sosial, sama ada menyeleweng atau tak menyeleweng. Sedangkan kita ada Ibn Sina, kita ada Ibn Khaldun, kita ada beramai, tapi kita explore benda-benda macam tu. So tanpa prejudis dan tanpa mengenepikan pandangan atau teori-teori daripada penyelidik termuka dari barat, tapi inilah benda yang perlu kita terima, perbezaan yang mudah-mudahan meletakkan kita sentiasa berada dalam kebenaran. So kita tak bermaksud kita nak cakap dia orang tu bohong, dia orang tu tipu, tak. Tapi apa yang kita nak cakap adalah inilah cara kita. Sebelum kita nak ambil teori-teori barat, biarlah kita habiskan dulu apa yang orang Islam cakap, and then kita ambil point dia barat, tak ada masalah. Bukan bermaksud kita tolak bulat-bulat. Okey. So bila kita cerita tentang nak merujuk kepada Quran dan Sunnah, dia ada beberapa prosedur yang kita kena patuhi. Umpamanya yang paling basic dalam Al-Quran, dia ada terjemahan dia, dan terjemahan dia bila kita menulis dalam penyelidikan atau kita menulis dalam tulisan-tulisan akademik, penterjemahan dia mesti konsisten. Kita hanya guna satu penterjemahan, satu buku terjemah. Kalau kita nak guna Karangkraf punya terjemahan, kita gunakan daripada awal sampai habis. Kalau kita nak guna Pimpinan Rahman, kita gunakan daripada mula sampai habis. Dia lebih mudah dan lebih selamat. Kemudian dalam Al-Quran kita ada tafsir Al-Quran. Satu ayat Quran misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as-sabirin. Satu ayat yang lazim, yang semua orang boleh baca, yang semua orang boleh hafal, dan semua orang boleh memberi makna sendiri, semua orang boleh mentafsirkan sendiri. Tetapi dalam penulisan akademik, dalam penulisan yang bertanggungjawab, dalam penyelidikan, walaupun ayat semudah itu, terjemahan dia mestilah datang daripada penterjemah yang ada autoriti. Dan orang yang boleh mentafsirkan Quran itu bukan kita. Tak ada istilah lepas tulis ayat Quran, lepas tulis terjemah, kita rasa sabar itu adalah satu perkara yang baik. Tak boleh. Yang kita boleh letak kat situ adalah At-Tabari cerita tentang ayat ini, sabar menurut Al-Qurtubi, Al-Munir dalam Az-Zuhairi dan Al-Munir mengatakan bahawa Al-Quran adalah ayat ini merujuk kepada maksud sekian. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa kita, dan orang Arab sendiri pun tak menguasai sepenuhnya bahasa Arab. So nak menceritakan tentang bahasa Arab, first sekali mestilah orang Arab. Yang kedua, orang yang boleh mentafsirkan benda orang Quran ni adalah, pertama dia mesti menguasai bahasa Arab, yang kedua dia mesti mengetahui selok belok Al-Quran. Okay. So kita tak
point kat sini saya nak cerita adalah jangan terjemah sendiri, jangan tafsirkan sendiri. Yang kedua, hadis pun begitu juga. Hadis ni lagi dahsyat. Quran ni kita boleh cakap lah, dan seluruh dunia menggunakan mushaf yang sama. Tapi dalam hadis, kadang-kadang bukan Bukhari pun dia kata Bukhari, kadang-kadang Muslim bukan Muslim pun dia katakan Muslim. So hadis ni sangat penting. So bila kita menulis sesuatu hadis, kita kena pastikan bahawa terjemahan kepada hadis itu adalah betul daripada sumber yang ada autoriti. Bila kita tafsir hadis pun kita kena tengok bila kita tafsir hadis tu, kita kena tengok, kena ambil pentafsiran hadis tu daripada tafsir yang ada autoriti. Bukan main sembarangan je kita tafsir hadis, walaupun hadis tu datang daripada benda yang kita rasa kita belajar daripada kecil. Contohnya apa dia? Contoh hadis apa dia contohnya? Misalnya apa sahaja hadis lah. Contohnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Itu kita cerita tentang siapa yang melihat mungkar maka ubahlah dia dengan tangannya. Tapi kita tahu tentang maksud hadis tu, tapi dalam penyelidikan, dalam penulisan akademik, walaupun kita belajar daripada kecil, bila kita nak menulis, bila kita nak menyelidik, kita kena pastikan bahawa sumber terjemahan, sumber tafsir tu mesti datang daripada sumber yang sahih. Okey. Dan prosedur ini penting untuk dipatuhi bagi menjamin kesahihan fakta, kredibiliti hasil penyelidikan, dan membersihkan segala bentuk salah faham masyarakat terhadap isu-isu yang ingin dikemukakan. Kita dah tengok berapa ramai orang kutuk Ihya Ulumuddin. Pernah dengar tak orang kutuk Ihya Ulumuddin? Orang kata kitab-kitab dahulu, kitab-kitab Syekh Al-Fatani menggunakan dhaif dan sebagainya. So kenapa kita nak ulang benda yang sama? Dulu Imam Ghazali misalnya menulis Ihya dalam keadaan yang nak dapatkan sumber rujukan yang sahih, bukan sebagaimana kita, tak, susah. So dalam keadaan dia susah pun, dalam keadaan dia punya disiplin yang ketat pun, masih lagi ada orang mempertikaikan buku-buku karangan dia. So kita ni dalam keadaan yang semua benda yang boleh kita petik dengan jari, takkanlah kita nak ulang benda yang sama. So tak payah nak mengata Imam Ghazali, tak payah nak mengata siapa-siapa. Apa yang perlu kita buat adalah kita baiki apa yang sepatutnya kita baiki, dan kita improvekan penulisan dan penyelidikan kita kepada yang kaedah yang lebih baik. So kaedah paling asas yang harus diikuti apabila suatu ayat Al-Quran tidak dirujuk adalah seperti berikut. Pertama, kita petik ayat Al-Quran secara keseluruhan ayat, bukan sikit-sikit. Jangan ambil sikit-sikit, ambil tengah-tengah je, tak ambil, tak boleh, semua ambil. Kalau kau nak ambil satu ayat, ambil semua, terjemah semua, tafsir semua. Kemudian menulis dan meletakkan nama surah. Kemudian ayat yang digunakan sebagai dalil dan diterjemah berdasarkan pihak terjemahan yang diterang. Ini saya dah cerita semua tadi. So mengenal pasti asbabun nuzul, bagi rujukan ni, ini semua saya dah cerita. Tengok, memastikan ayat Quran digunakan benar-benar secara khusus, bagi rujukan terhadap ayat umum, bukti mustaq. Ini semua kita dah boleh baca dalam nota. Okey. Next, bagaimana merujuk hadis? Pertama sekali, kita memetik hadis yang dipilih secara keseluruhan, sama juga dengan Quran tadi. Kemudian meletakkan semua syarat-syarat yang ada dalam nota ni. Kemudian ayat yang digunakan sebagai dalil dan terjemah berdasarkan terjemahan yang iktiraf. Pastikan hadis yang dikemukakan hendaklah digunakan secara, kita cerita kat sini, hadis yang kita nak ambil, ayat Quran yang kita nak ambil, mesti betul-betul fokus pada tajuk. Jangan suka-suka hati. Macam mana kita nak cari? Kita tengok orang, contohnya kita nak cari hadis tentang ilmu, kita buka dulu kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu, kita tengok apa ayat-ayat yang digunakan oleh Imam Ghazali dalam nak menerangkan tentang ilmu. So kita keluarkan ayat tu balik, dan kita terjemahkan balik ikut tafsiran terjemahan yang kita ada, dan kita tafsirkan balik mengikut tafsiran ulama. Betul, tafsiran dalam Imam Ghazali adalah tafsiran ulama, tapi kadang-kadang dalam kitab Ihya tak menyatakan ulama apa yang sebut benda tu. So kita keluarkan balik dan kita tafsir balik. Okey, faham itu cara dia. Ada banyak lagi dah mengenai hadis ni. Kita mengenal pasti asbabul wurud, mentakhrij hadis. Ada takhrij yang lengkap, ada takhrij yang sederhana, ada takhrij yang ringkas. Dan paling asas, kaedah takhrij yang mudah dan wajar dipatuhi adalah sebagaimana yang saya senaraikan dalam slide yang ke-21 ini. Okey, setakat itu untuk kita cerita tentang scientific inquiry, kita cerita tentang penyelidikan tindakan, kita cerita tentang bagaimana merujuk Quran dan hadis. So sebagai kesimpulannya, scientific inquiry adalah kita berkomunikasi dengan bahan bacaan kita. Kita bercakap dengan apa yang kita baca. Apakah yang ditulis itu benar-benar sahih ataupun sebaliknya. So scientific inquiry adalah memastikan benda yang kita baca itu adalah benar-benar betul.
Yang kedua adalah tentang pendidikan tindakan. Pendidikan tindakan dalam Islam disebut sebagai muhasabah. Dia sama dengan skala besar, skala pendidikan yang besar, tetapi dia prosedur dia sama dengan pendidikan yang besar, tetapi fokusnya lebih kecil untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki organisasi dan benda-benda yang perlukan kepada penyelesaian segera. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan kaedah merujuk Quran dan hadis. Selepas ini, saudara-saudari, saya akan upload satu video tentang kaedah takhrij hadis daripada Dr. Fadlan. Saudara-saudari boleh dengar. Okey, sekian untuk kuliah tajuk ini. Kita sambung pula kuliah yang tajuk penulisan proposal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.